30 Oktober, penentu nasib Najib. Akhirnya masa kebenaran tiba. Sebagai penganalisis politik, kita semua tahu ini bukan sekadar kes mahkamah biasa. Ini adalah satu simbol kejatuhan sebuah era di mana rakyat ditindas oleh korupsi tanpa batas. Kini tanggal 30 Oktober bakal menjadi hari penentu sama ada Najib Razak akan dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan dalam kes 1MDB. Kes yang memalukan nama Malaysia di persada dunia. Jangan kita terpedaya dengan hujah peguam Najib, Shafie Abdullah yang cuba menggambarkan anak guamnya seolah-olah seorang yang naif dan keliru. Padahal hakikatnya, dana berbilion ringgit mengalir masuk ke akaun peribadinya. Adakah seorang bekas Perdana Menteri sebegitu tidak tahu menahu tentang dana sebesar itu? Ini bukan tentang kelalaian atau kealpaan, ini soal penipuan terancang dan salah guna kuasa yang besar. Shafie juga dengan berani mengangkat naratif bahawa wang tersebut adalah sumbangan keluarga diraja Arab Saudi. Benarkah? Jika benar, kenapa Najib Razak tidak tampil dengan bukti konkret sejak awal lagi? Kita semua tahu alasan ini sekadar untuk mengelak diri daripada dihukum. Realitinya, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sekarang sedang berusaha keras membaiki negara ini daripada kerosakan ekonomi dan reputasi yang ditinggalkan oleh skandal-skandal ini. Jika Najib dibebaskan, ia akan menjadi tamparan kepada usaha reformasi yang sedang dijalankan. Rakyat menanti keadilan untuk ditegakkan, bukan lagi sekadar janji manis atau permainan politik lama. Ini adalah masa untuk membersihkan negara dari budaya kleptokrasi yang merosakkan. Najib perlu menjawab segala pertuduhan di mahkamah dan menghadapi akibat dari perbuatannya. Inilah saat untuk menghantar mesej jelas, tiada sesiapapun walau setinggi mana kuasanya boleh lari dari undang-undang. 30 Oktober, penentu nasib Najib. Akhirnya masa kebenaran tiba. Sebagai penganalisis politik, kita semua tahu ini bukan sekadar kes mahkamah biasa. Ini adalah satu simbol kejatuhan sebuah era di mana rakyat ditindas oleh korupsi tanpa batas. Kini tanggal 30 Oktober bakal menjadi hari penentu sama ada Najib Razak akan dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan dalam kes 1MDB. Kes yang memalukan nama Malaysia di persada dunia. Jangan kita terpedaya dengan hujah peguam Najib, Shafie Abdullah yang cuba menggambarkan anak guamnya seolah-olah seorang yang naif dan keliru. Padahal hakikatnya, dana berbilion ringgit mengalir masuk ke akaun peribadinya. Adakah seorang bekas Perdana Menteri sebegitu tidak tahu menahu tentang dana sebesar itu? Ini bukan tentang kelalaian atau kealpaan, ini soal penipuan terancang dan salah guna kuasa yang besar. Shafie juga dengan berani mengangkat naratif bahawa wang tersebut adalah sumbangan keluarga diraja Arab Saudi. Benarkah? Jika benar, kenapa Najib Razak tidak tampil dengan bukti konkret sejak awal lagi? Kita semua tahu alasan ini sekadar untuk mengelak diri daripada dihukum. Realitinya, kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sekarang sedang berusaha keras membaiki negara ini daripada kerosakan ekonomi dan reputasi yang ditinggalkan oleh skandal-skandal ini. Jika Najib dibebaskan, ia akan menjadi tamparan kepada usaha reformasi yang sedang dijalankan. Rakyat menanti keadilan untuk ditegakkan, bukan lagi sekadar janji manis atau permainan politik lama. Ini adalah masa untuk membersihkan negara dari budaya kleptokrasi yang merosakkan. Najib perlu menjawab segala pertuduhan di mahkamah dan menghadapi akibat dari perbuatannya. Inilah saat untuk menghantar mesej jelas, tiada sesiapapun walau setinggi mana kuasanya boleh lari dari undang-undang. 30 Oktober, penentu nasib Najib. Akhirnya masa kebenaran tiba. Sebagai penganalisis politik,
Kita semua tahu ini bukan sekadar kes mahkamah biasa. Ini adalah satu simbol kejatuhan sebuah era di mana rakyat ditindas oleh korupsi tanpa batas. Kini tanggal 30 Oktober bakal menjadi hari penentu sama ada Najib Razak akan dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan dalam kes 1MDB. Kes yang memalukan nama Malaysia di persada dunia. Jangan kita terpedaya dengan hujah peguam Najib, Syafiq Abdullah yang cuba menggambarkan anak guamnya seolah-olah seorang yang naif dan keliru. Padahal